Mana switch tu undo ni? Ya Allah, ya Allah. اسم وفعل ثم حرف الكلم تقتضي رضا بغير سخط كلمة أفية من معطي سنة تفضيلا نائيا جميلا وفيرا وله كلمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. آمين يا رب العالمين. Kat mana? 28. Atas kali. Qala al-musannif hafizahullah subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi masyayikhina fid darain. Amin ya rabbal alamin. Kata pengarang Al-Syeikh Salim bin Ahmad bin Abi Bakar bin Muhammad Al-Khatib rahimahumullah subhanahu wa ta'ala. Qala ma idza talaqaha al-hakamu fi shiqaqin waqa'a bainaha wa baina zawjiha lihajatiha syadidati ilaih. Jadi sambung perbahasan berkaitan dengan sebab-sebab yang diharamkan ke atas perempuan haid dan nifas. Jadi dia kata dulu bahawasanya kalau seseorang hendak mentolak isterinya, maka hendaklah talak pada ketika masuknya ia kepada iddah selepas talak. Disebut dalam Quran fatalliquhun idza talaqtum idza talaqtum fatalliquhunna fi iddatihinna. Maka hendak tolaklah kalian akan suami akan isteri kalian itu pada iddah mereka.
Iaitu talak tersebut berlaku, bila talak tersebut berlaku maka mereka masuk ke dalam iddah, maka barulah halal talak tersebut. Adapun talak bukan pada iddahnya, dengan makna dia talak, bila talak maka dia tidak masuk dalam iddah lagi, maka itu hukum dia adalah talak bid'i dan hukum dia haram. Kecuali 7 taswir, 7 masalah yang disebutkan dalam kitab kita ni. Jadi kita masuk pada pengecualian ataupun tidak haramnya talak isteri pada nombor yang ke-6. Dia kata barang masalah idza talaqaha, apabila mentalaklah akan dia, akan zaujah, akan isteri. Al-hakamu ni ialah seorang yang dilantik qadi. Seorang yang dilantik oleh qadi fi shiqaqin. Cerita macam mana boleh dilantik oleh qadi, sekali kita baca nombor 1. Fi shiqaqin jar majrur, al-hakamu fa'il, ha maf'ulun bih. Fi shiqaqin jar majrur, pada shiqaq iaitu pertengkaran yang berlaku sifat waqa'a bainaha, yang berlaku ia shiqaq, pertengkaran tu, bainaha bainaz zaujati, antara isteri ataf, wa bainaz zaujiha zaujiz zaujah, dan antara suaminya suami bagi isteri. Kenapa orang yang dilantik oleh qadi itulah yang mentolak isteri tersebut ketika pertengkaran berlaku antara suami dan isteri yang tidak boleh ada penyelesaian lagi, illah dia lihajatiha, ni illah bagi kata halal tolak ketika ni, lihajatiha lihajatiz zaujah, kerana berhajatnya oleh isteri, asyadidati, sifat hajah yang bersangatan, ilaihi, kepadanya, ai ila talaqi, kepada bercerai. Maka dia jelaskan lebih tafsil masalah berkaitan dengan orang yang dilantik oleh qadi yang mentolak isteri dia apabila berlaku pertengkaran ataupun gaduh sesama isteri dan suami, dan dia ditolakkan ketika dalam keadaan haid, maka hukum dia harus halal kerana bersangatannya perempuan itu berhajat kepada tolak. Maka dia pun buatlah masalah yang ke-6 tu, kira ringkah dah tu. Nombor 1 nota kaki itulah dia buat masalah macam mana boleh berlaku sedemikian. Nombor 1 dia sebut hasilu mas'alatil hukmi hadhihi, bermula hasil masalah, kesimpulan masalah hukum ini, anna zauja, itulah jumlah tu khabar hasilu, anna zauja, bahwasanya suami, idza asaa khuluquhu, apabila buruklah khuluquhu, apabila buruklah fa'il oleh akhlaknya, akhlak suami. Akhlak suami buruk, dia buat lebih kurang dengan isteri. Ma'a zaujatihi, asaa buruk-buruk, ma'a zaujatihi zaujatiz zauji, beserta dengan isterinya, isteri bagi suami tersebut. Ataf pada asaa, wa adzaha, dan menyakiti ia suami, akan dia, akan isteri. Jadi kita tak bolehlah menyakiti isteri, tiba-tiba dia berlaku buruk kepada isteri dan menyakiti hati isteri. Bila sababin, kalau sebab ada sebab tak apa ni, bila sababin, tanpa sebab. Maka kemudian bila dah begitu, nahahul qadiyyu. Kita kalau mengaji mutammimah dia tak bolehlah qadiyyu sebab dia thiqal. Patutnya al-qadi, cuma kita buh al-qadiyyu kerana untuk menzahirkan i'rab dia fa'il. Hu tu maf'ulun bih, bagi maf'ulun bih kembali kepada az-zauj. Yang mana sebab nahahul qadiyyu, telah mencegahlah oleh anna zauja idza asaa khuluquhu, jadi nahahu tu jadi jawab bagi idza. Jumlah tu jadi khabar anna lah. Suami itu apabila berlaku buruk kepada isterinya, dia berkelakuan dengan kelakuan yang buruk, kemudian maka nahahul qadhi, maka mencegahlah akan suami itu oleh qadhi, an zalika, daripada demikian itu, daripada demikian itu, demikian asaa khuluquhu wa adzaha itulah, daripada demikian itu, demikian perlakuan buruk suami ke atas isteri dan juga kelakuan suami ke atas isteri yang teruk. Dia cegah, qadhi pun cegah. Wala yu'azziruhu awwalu marratin.
Okey, wala yu'azzirhu, azzara yu'azziru ta'zir. Dan tidak menta'zir ia suami, ia qadi akan suami. Awwala marratin, pada pertama kalinya dia tak buh ta'zir lah, ta'zir ni denda. Kalau kita sekarang ni ta'zir ni denda lah. Jadi qadi pertama kali dia larang saja, dia tidak buat ta'zir. Dia tidak kenakan satu bayaran, satu hukuman khusus kepada suami yang buruk akhlak dan juga menyakiti isterinya. Kemudian fa'in ada, maka jikalau kembalilah ia suami, maka yakni kembali dari sudut asa'a khuluquhu wa adhaha, iaitu dari sudut kelakuannya itu buruk pada isteri dan juga berlaku perkara yang tidak sepatutnya, maka azzarahu, jawab in, maka dia qadi menta'zir ia qadi akan isteri, akan suami. Jadi kalau dia buat kali kedua, dia ulang balik, maka dia akan ta'zir, dia akan berikan hukuman. Wa in qala kullun minaz zawjaini, dan jikalau telah berkatalah fa'il kullun ay kullu wahidin, oleh setiap satu, minaz zawjaini, daripada suami isteri, dia kata begini, inna sahibahu, okey, itu kalau nyata cerak daripada suami buruk akhlak, daripada suami menyakiti isteri, maka qadi perlu cegah dia pada kali pertama. Kalau diulang lagi, mengadu kepada qadi, maka dia akan beri ta'zir, beri denda. Kemudian kalau pula setiap satu daripada suami isteri kata begini, inna sahibahu sahiba kullin minaz zawjain, sahiba isim inna lahu mudhaf ilaih, muta'addin alaihi ala kullin minaz zawjain, sesungguhnya pasangan setiap satu daripada suami isteri itu, pasangan masing-masing lah, mana setiap daripada suami dan isteri kata begini, suami kata begini, isteri kata begini, dia kata begini, sesungguhnya pasangan setiap satu daripada suami isteri itu, khabar inna muta'addin, sengaja ia, alaihi ala kulli minaz zawjain, ala kulli minaz zawjain, sengaja buat demikian ke atas setiap seorang daripada suami isteri, makna dia sengaja berlaku buruk akhlak. Jadi dua-dua mengaku begitu, suami kata isteri buruk akhlak, dia buat teruk mengaku, suami pun kata isteri pun kata juga suami aku teruk, dia buat lebih kurang dengan aku, dua-dua mengaku belaka. Kemudian wa ashkalal amru bainahuma, maka timbul ashkala yuskilu iskal, timbul kemuskilan oleh perkara tersebut, yakni perkara yang didakwa itulah, bainahuma bainaz zawjaini, antara suami dan isteri. Kemudian ta'arrafa al-qadi al-hala, ta'arrafa betul lah, ta'arrafa ta'arruf, ta'arrafa ta'arrufu ta'arrufan, ta'arrafa al-qadi al-hala maf'ulun bih, al-waqi'a, sifat yang berlaku bainahuma bainaz zawjain. Kemudian mengenal pastilah fa'il oleh qadi akan keadaan sifat yang berlaku bainahuma bainaz zawjain, antara dua laki isteri tu. Jadi dia nak tahulah qadi ni nak hukum, nak ta'zir ataupun nak beri nasihat, tak boleh, sebab masing-masing mengaku beza. Hak tadi suami berlaku buruk, maka qadi melarang dia pada kali pertama, dan kalau buat lagi dia akan ta'zir. Tapi masalah ni dua-dua mengaku benda sama, jadi muskil, timbul kemuskilan. Maka qadi pun mengambil keputusan untuk mengenal pasti keadaan yang berlaku yang sebenar antara dua laki isteri itu. Tahu macam mana? Bi khabari fiqatin, dengan khabar orang yang fiqah, orang yang boleh dipercayai. Tak kisahlah siapa-siapa tu, keluarga dia ke apa-apa, ini secara umum dulu. Bi khabari fiqatin, mana-mana orang yang boleh beri khabar, boleh dipercayai. Wa mana'adh zalima, dan juga mencegah ia wa mana'adh zalima, dan mencegah ia qadi akan az-zalima, akan orang yang zalim, yakni dia tidak bolehlah dia membuat satu keputusan yang menzalimi pihak yang lain, sebab dia tak tahu sekarang ni dua-dua mengaku sama-sama memberi sakit menyakiti satu sama lain. Jadi dia perlu mengenal pasti terlebih dahulu keadaan suami isteri lagu mana dengan khabar orang yang fiqah, supaya dia tidak berlaku kezaliman terhadap orang tersebut. Maka fa in ishtadda syiqaqu, jadi tugas qadi wa mana'adh zalima, dan mencegah ia oleh qadi akan orang yang zalim. Tugas dia begitu. Fa in ishtadda syiqaqu, maka apabila fa in ishtadda syiqaqu, maka apabila bersangatanlah oleh asyiqaqu, oleh pertengkaran. Apa asyiqaq? Al khilafu, perbezaan, wal adawatu, permusuhan.
Pertengkaran lah. Wa dzalika fa in ishtadda syiqaq, maka kalau bersangatan, bertengkar lagi kuat lagi. Wa dzalika bi an dama bainahuma at-tasabbu wat-tadarubu wa fuhsyu dzalika. Okey. Wa dzalika ni dia panggil jumlah mu'taridah lagi ni. Wa dzalika, dan bermula demikian itu, demikian ishtidadus syiqaq, bersangatannya permusuhan itu, sabitun ataupun musawwarun, ditaswirkan akan dia, bi andama, dengan bahawa senantiasalah bainahuma, bainaz zaujaini, antara dua laki isteri itu, at-tasabbu, cela mencela, wat tadarubu, lebih kuranglah cela mencela juga, wa fuhsyu dzalika, dan buruk demikian itu. Demikian wa fuhsyu dzalika ay ishtadda qubhuhu, bersangatanlah oleh buruk salah seorang daripada mereka itu, saling suami isteri itu saling buruk akhlak dia. Wa fuhsyu dzalika, ba'atha tu jawab bagi in, maka ba'athal qadi, maka mengutuslah oleh fa'il qadi, hakaman maf'ulun bih, akan seorang yang dilantik qadi. Ni yang kita sebut tadi al-hakam. Dia kena lantik seorang nak selesaikan masalah ni. Kau teruk tengkar ni. Wal aula, dan kalau dia tu disuruh lantik seseorang, maka dia nak lantik siapa? Maka dia pun buat dalam kurungan. Wal aula, bermula yang lebih utamanya, ayyakuna, bahawa adalah ia hakam tu, min ay sabitan, sabit ia, min ahlihi, daripada ahli keluarganya, keluarga kullin minaz zaujain. Jadi masing-masing dilantik suami daripada kalangan ahli keluarga dia, siapa yang nak jadi hakam, isteri siapa yang nak jadi hakam, untuk menyelesaikan pertengkaran antara suami isteri. Kerana dua-dua mengaku saling buat buruk dan qadi muskil. Jadi dia nak khabar thiqah, khabar orang yang dipercayai. Kalau bertambahlah dia punya pertengkaran tersebut, maka dilantik hakam. Jadi hakam boleh je siapa-siapa, cuma lebih aulanya kena lantik di kalangan ahli keluarga masing-masing. Wa hakaman, hakaman wal aula ay yakuna min ahli. Wa hakaman, ahlihi, ahli zauji, wa hakaman atau pada hakaman, wa hakaman, dan juga satu orang yang dilantik oleh qadi, tapi wal aula ay yakuna min ahliha, ahli zaujah. Tadi ahlihi, ahli zauj. Isteri pun sama juga, wal aula, dan bermula yang lebih utamanya, khabar ayyakuna, bahawa adalah ia hakam itu, sabitan, sabit ia, min ahliha, daripada ahli keluarganya, keluarga az-zaujah, keluarga isteri. Jadi qadi pun buat keputusan, makin teruk pertelingkahan ni, dia buat keputusan, dilantik seorang daripada keluarga suami, dilantik seorang daripada keluarga isteri untuk menyelesaikan pertelingkahan tersebut. Dilantik itu untuk apa? Ilat linnazari fi amrihima, supaya melihat, nazar ta'aluk fi, melihat fi amrihima, pada perkara suami isteri. Ini perkara yang berlaku antara suami isteri. Suruh tengok elok-elok. Nak suruh qadi tak boleh lah, bukan keluarga dia. Wa yusliha, dan juga keduanya, dua hakam tadi itu, bainahuma, antara suami dan isteri. Jadi lantik qadi hakam tersebut untuk supaya dia pujuk dua-dua ni berbaik semula. Au yufarriqa, farraqa yufarriqu, ataupun memisah ia oleh dua hakam tadi, bukan yusliha oleh nazar. Kenapa hakim ataupun qadi tersebut, kenapa dia mengutuskan hakam pihak lelaki, hakam pihak perempuan, lin nazari, supaya melihat fi amrihima, pada urusan kedua-duanya, kedua-dua az-zaujaini, dua laki isteri. Nak tengok apa yang berlaku masalah, suruh kita tengok. Wa yusliha bainahuma, dan memperbaik oleh kedua hakam tersebut, bainahuma, bainaz zaujaini, antara dua laki isteri. Ataf au yufarriqa, atau memisah oleh hakam dua orang tu, bi talqatin, dengan satu tolak. Qaid kata suruh pisah, in asural islahu, jikalau susahlah oleh memperbaik semula. Kalau susah, maka dicerai dengan tolak satu. Itulah yang nombor 6 tadi. Idza talaqaha al-hakamu fi shiqaqin
waqa'a bainaha wa baina zawjiha li hajatiha syadidah ilaih. Jadi ketika itu kalau dia tolak, andai kata kalau dia tolak ketika haid maka tidak haram. Kerana apa? Li hajatiha syadidah ilaih. Kerana berhajatnya perempuan yang bersangatan kepada tolak. Kemudian dia kata wahuma, dan bermula kedua-duanya ayil hakamani, dua orang yang dilantik qadi itu. Wakilani, khabar ialah wakil, menjadi wakil. Menjadi wakil lah, wakil bagi qadi. Naqtah fala budda min ridha az-zawjaini bi ba'thihima. Lepas tu nak lantik hakam ni pula dia kata fala budda, maka tak dapat tidak ai thabitun, yang sabit ia min ridha az-zawjaini, daripada keredaan dua suami isteri tadi. Nak lantik hakam pihak isteri mestilah kena ada redha isteri. Nak lantik hakam dari sudut nisbah suami mestilah kena ada redha suami. Maka dia pun sebut lagi bi ba'thihima, redha tu ta'alluq ba. Bi ba'thihima, dengan mengutuskan kedua-dua hakaman tadi, dua orang hakam tu. Wala yushtaratu, dah syarat laki ke tak? Wala yushtaratu fihima ay fil hakamani, dan tidak disyaratkan pada kedua-dua hakam itu az-zukuratu, naik fa'il, akan lelaki. Tak syarat lelaki, bahkan perempuan boleh. Sebab ni bukan penyaksian, ni nak selesai masalah. Jadi kalau isteri nak selesa pilih perempuan, silalah. Lelaki pun nak pilih perempuan ataupun lelaki pun boleh juga. Wa yuwakkilu az-zawju insya'a hakamahu hakamaz zawji, dan mewakilah ia oleh fa'il az-zawju, oleh suami, insya'a, qaidnya jikalau berkehendak ia suami, maf'ulun bih, hakamahu hakamaz zawji, akan orang yang dilantik tu hakamnya hakam zauj, hakam suamilah, bi talaqin, dengan satu tolak, wa qabuli iwadi khul'in, dan menerima ganti khuluk, yakni cerai secara khuluk, yang mana pihak isteri kena beri satu nilaian khas untuk suami ceraikan. Dia panggil cerai secara khuluk. Maka suami boleh wakilkan untuk hakam suami itu tolak isteri dia, ataupun dengan tolak khuluk, dengan pihak isteri berikan ganjaran ataupun gantian nilaian yang bernilai. Wa tuwakkilu, wakala yuwakkilu, wa tuwakkilu zaujatu, dan mewakilah ia isteri, insya'at, jikalau berkehendak ia isteri, hakamaha, akan hakamnya hakam isteri, bi bazli iwadin, dengan memberikan gantian tu kalau dia nak cerai secara khuluk, wa qabuli talaqin bihi, dan menerima talak bihi, dengan dia. Wa qabuli talaqin, dan menerima talak bihi, dengan dia, dengan hakam tadi. Jadi pihak isteri hanya boleh dua lah, sama ada memberikan ganti rugi, memberikan satu nilaian yang dinamakan sebagai khuluk untuk dia isteri, untuk pihak suami cerai, ataupun dia terima tolak kalau pihak suami tadi tolak dia. Kalau pihak suami pula sama ada mentolak dia ataupun bersedia menerima iwad tersebut. Ni kalau dia kehendak, insya'at. Kalau dia kehendak nak cerai lah. Kalau tak kehendak, boleh berbaik, silalah berbaik. Sebab tu timbul hakam mencerai isteri. Fa illam yarda az-zawjaini, maka jikalau tidak sama sekali redalah oleh fa'il dua orang laki isteri, bi ba'thil hakamaini, dengan mengutuskan dua hakam itu, walam yattafiqa, dan tidak sama sekali bersepakatlah oleh dua orang suami isteri itu, ala syai'in, atas sesuatu. Tak boleh selesai juga masalah. Tamanya dia tak reda hakam tu dilantik, bagi pihak isteri, bagi pihak suami. Ataupun dia tu dan suami isteri tu tak sepakat atas satu keputusan, maka addaba al-qadi az-zalima minhuma, maka memberi pengajaranlah oleh qadi akan orang yang zalim daripada kalangan mereka berdua, zauj dengan zaujah. Jadi terpaksalah hakim ataupun qadi ni turun padang juga, memberikan satu apa-apalah, ta'zir ke apa ke. Wastawfa lil mazlumi haqqahu, dan memenuhi ia qadi pada orang yang dizalimi itu, maf'ul bih, akan haknya, hak mazlum, akan hak orang yang dizalimi. Jadi qadi sendirilah terpaksa turun padang, tanya seka-seka macam mana dia akan buat keputusan siapa yang menzalimi siapa.
Wa ya'malu bi syahadatil hakamaini, dan berbuatlah ia qadhi tadi perkara tersebut bi syahadatil hakamaini, dengan saksi dua orang hakam tadi. Fa idza talaqal hakamu, maka apabila mentolaklah oleh hakam fi waqtil haidi, pada waktu haid, iaitu perempuan. Hakam siapa ni? Hakam suami. Fala yahrumu, baru sampai nombor 6 ni. Fala yahrumu, maka tidak haramlah ia tolak, lihajatiha, kerana hajatnya perempuan, asyadidati, sifat yang bersangatan, ilaihi, kepadanya, ila talaq, kepada tolak. Tu baru masuk hak nombor 6. Panjang cerita tu. Habis, selesai. Jadi bab hakam ni boleh jadi kita masuk dalam idahul bab nanti, mungkin ada lah dalam bab cerai tu. Nombor 7 yang terakhir, yang boleh seorang lelaki menceraikan isterinya ketika haid. Dia kata, malau qala sayyidu li amatihi li amati sayyid, jikalau telah berkatalah oleh penghulu, fa'il, li amatihi jar majrur, hi mudhafu ilaih, kepada hamba perempuannya, hamba perempuan sayyid. Dia kata begini, maqul qaul, in talaqaki zawju al-yawma fa anti hurratun. Jikalau mentolaklah akan dikau, maf'ulun bih, fa'il, az-zawju, oleh suami, al-yawma, pada hari ini, fa anti hurratun. Jadi taklik bebas hamba. Dia taklik bebas hamba dengan kalau suamimu tolak hari ini, maka fa anti mubtada khabar, hurratun, bebas ia, merdeka ia antilah. Maka fa'alima az-zawju, maka selepas beratu tahulah oleh fa'il suami, maf'ulun bih zalika ta'liqa, akan demikian ta'liq, zalika maf'ulun bih, at-ta'liqa badal. Bila dia tahu, dia pun dia tahu ta'liq tersebut, wa adama ruju'i, atah pada zalika. Begitu juga suami tahu tidak rujuknya as-sayyid, adama ruju'i as-sayyidi, tidak rujuknya sayyid, fihi ay fi zalika ta'liq, pada demikian ta'liq. Maknanya dalam keadaan sayyid ataupun tuan penghulu tadi tak tarik semula ta'liq tersebut. Tidak tarik semula ta'liq tersebut. Tarik semula ta'liq ni ada perbahasan asing lah. Jadi ni kita buat ringkas saja, kita nak tahu masalah je. Maka ketika itu bila dia tolak, haram tak? Tak haram. Dia tahu kata ta'liq penghulu dia ni dengan kalau dia cerai, kalau aku cerai dia akan merdeka. Maka adakah haram tolak ketika haid? Tak haram. Fala yahrumu talaquha talaquz zawjah, maka tidak haramlah fa'il oleh tolak isteri, idhafat masdar kepada maf'ul. Kenapa ilat? Lil khalasi minar riqi, kerana bebas daripada hamba. Bebas daripada hamba, syarak lebih menilik, lebih besarlah. Sebab tu kalau kafarah apa-apa, bebas hamba nombor 1. Sebab dia kalau boleh, semua orang Islam ni dia merdeka belaka. Jadi dia nampak, syarak nampak bebas hamba ni lebih besar, maka dia tolak ketika haid, ketika itu pun tak ada masalah. Inilah 7 pengecualian kalau seseorang suami nak tolak isteri, boleh hukum dia. Lain daripada 7 ni, hukum dia adalah haram. Walaupun haram, maka kalau tolak juga, maka jatuh tolak. Wal hikmatu fi tahrimi talaqi bil haidi, ay bisababil haidi, sababiyah. Wal hikmatu, dan bermula hikmah. Fi hikmah ta'alluq fi hikmah fi tahrimi jar majrur, pada mengharamkan at-talaqi mudhafu ilaih. Harrama yuharrimu tahrim, mengharamkan akan tolak, idhafat masdar kepada maf'ul. Hikmah pada mengharamkan tolak, yakni oleh syarak, bil haidi ay bisababil haidi jar majrur, dengan sebab haid itu khabar, tadarruruha, kerana iaitu mudaratnya perempuan, bituli muddati tarabbusi, dengan panjang tempoh iddah. Bituli jar majrur, muddati mudhafu ilaih, at-tarabbusi mudhafu ilaih. Jadi panjang iddah. Jadi kita kata hari itu bahawasanya kalau seorang lelaki ataupun suami tolak isteri ketika haid, bila dia tolak, maka dia sedang haid ataupun masih berbaki haid, maka belum masuk dalam iddah. Jadi bila dia suci, kemudian haid semula, baru kira 1. Suci, haid semula, kira 2. Suci, haid semula, kira 3. Waktu haid baru boleh nikah.
Waktu haid yang keempat. Jadi lama lah. Maka begitu. Maka li'anna baqiyatal haidi, kerana bahawasanya baqi haid, baqiyata isim li'anna al-haidi mudhafun ilaih. Baqi haid, yang ni baqi haid selepas dicerai waktu haid tu. Bila suami cerai waktu haid, maka masih dalam keadaan dia haid, itu baqi haid. Itu la tahsabu minal iddati. Itu jumlah tu khabar li'anna. La tahsabu ay la tahsabu baqiyatul haidi, tidak kiralah oleh baqi haid itu minal iddati jar majrur, daripada iddah. Tak kira sebagai iddah. Jadi kalau seorang itu mari hari ketiga haid lagi, kemudian suami pun cerai dia, jatuh tolak, dalam keadaan hukum dia haram, masih lagi keluar haid, maka ketika itu kira dah iddah, tak kira lagi. Dia nanti tunggu suci, kemudian haid semula, baru kira satu. Suci, haid semula, kira dua. Suci dan haid semula, kira tiga. Waktu haid itulah baru dia boleh nikah. Lain kalau nak nikah. Tu nombor dua, dia kata unzur. Unzur tu tak ada hamzah qata'. Tak ada hamzah qata', dia hamzah wasal. Unzur kashifatas saja. Tengoklah oleh engkau akan kitab Kashifatas Saja. Kashifatus Saja Syarah Safinatin Najah. Muka surat 31. Selesai. Qala al-musannif, kata dia, wa yajibu 'alal mar'ati idza tahurat atau taharat minal haidi awin nifasi qada'us sawmi. Wa yajibu, dan wajib. Waw istinaf. Yajibu wajib, 'alal mar'ati. Jadi yajibu 'ala, wajib atas. Wajib atas makna syara'an. Wa yajibu 'alal mar'ati, dan wajiblah atas seorang perempuan. Al mar'ati jar majrur. Bila wajib tu? Qaid idza tahurat, apabila suci ia isteri. Dhamir mustatir hiya kembali kepada al mar'ah. Suci minal haidhi jar majrur, daripada haid ataf, awin nifasi ataupun nifas. Qada'u tu fa'il yajibu. Wajib oleh qada'us sawmi, oleh qada' puasa. Jadi orang yang berhaid dan nifas pada bulan Ramadan contohnya, lepas dia suci nanti dan lepas Ramadan, dia wajib qada' semula puasa. Adapun semayang tak wajib, kerana semayang banyak sangat, maka diringankan oleh syarak. Adapun puasa tak banyak, paling-paling banyak 30 hari dalam setahun saja. Bi khilafis salati, berbeza dengan sembahyang. Sembahyang tak wajib qada. Bahkan kalau qada ada hukum dia haram, ada yang kata haram, ada yang kata makruh, ada yang kata tidak sah, ada yang kata sah secara sembahyang sunat mutlak. Ada yang kata begitu. Namun tidak ada pahala. Jadi itu khilaf dalam antara Syekh Ibn Hajar Al-Haytami dan Syekh Imam Ar-Ramli rahimahumallahu ta'ala. Bi khilafis salah la yajibu qada'uha qada'us salah ijma'an. Tidak wajib oleh fa'il qada'uha qada'us salah, mengqada' akan sembahyang ijma'an. Sejarah ijma' ulama, tak ada khilaf, 4 mazhab. Wa ikhtalafu, dan berbeza oleh mereka itu para ulama, hal yukrahul qada'u aw yahrumu. Ada kalau nak qada' juga, adakah dimakruhkan akan naik fa'il qada' ay qada'us salah, alif lam tu alif lam lil ahdi dzikri. Sebab sebelumnya sudah sebut qada'uha qada'us salah, alif lam lil ahdi dzikri, tak perlu dah sebut qada'us salah. Aw yahrumu, ataf pada yukrah, aw yahrumu ay yahrumul qada'u, ataupun haramlah oleh qada' tersebut. Maka qala, telah berkatalah ia, bil karahati, dengan makruh itu fa'il jam'un, oleh sekumpulan ulama mutaqaddimun, yang telah terdahulu mereka itu ulama mutaqaddimun kata makruh. Wa dia mutaqaddimun mutaakhirin dengan mutaqaddimin, dia dhabit dengan Imam Nawawi. Kalau sebelum Imam Nawawi, Imam Rafi'i dia panggil mutaqaddimi, selepas Imam Nawawi, Imam Rafi'i dia panggil mutaakhiri. Yajibu qada'uha wa'tamadahu, dan telah memu'tamadkan akan dia, akan hadzal qaul bil karahah, akan pandangan yang kata karahah makruh ni, fil asna. Siapa yang i'timad? Fil asna, asnal matalib, iaitu Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Nombor 3 disebut Asnal Matalibi Syarhu Raudit Talibi. Raudut Talib ialah
karangan Al-Imam Ibnul Muqri rahimahullahu ta'ala. Dia ringkasan bagi Rawdatut Talibin wa Umdatul Muftin oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kemudian dia kata jilid 1 muka surat 100. Dan juga berpegang dan memuktamadkan pandangan makruh ni wan nihayati ataf al-asna. Nombor 4 Nihayatul Muhtaj ila Syarhil Minhaj jilid 1 muka surat 330. Syekh Muhammad Ramli pun tersebut makruh dan disokong oleh Imam Al-Bajuri Al-Azhari rahimahullah ta'ala dalam kitab Hasyiah Al-Bajuri ala Fathil Qarib. Beliau berkata hukum dia adalah makruh dan kalau buat juga sah sebagai sembahyang mutlak. Sah sebagai sembahyang mutlak. Syekh Khatib Syirbini walaupun dia kata makruh tapi berpendapat tidak sah. Berpendapat tidak sah kerana tidak ada tuntutan dalam syarak untuk buat, maka tidak sah. Wal Mughni, ni Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syirbini walaupun kata makruh tapi kalau buat juga maka tidak ada pahala. Berbeza dengan Syekh Ramli, hukum dia makruh tapi dia sah sembahyang tersebut sebagai sembahyang mutlak sahaja, bukan sembahyang fardu yang diniatkan. Adapun Syekh Muhammad Al-Khatib kata tidak sah. 3 orang ni lah, Syekhul Islam dan anak murid dia Syekh Muhammad Ramli dan anak murid dia satu lagi Syekh Khatib Syirbini kata makruh. Nombor 5 tu dia kata Mughnil Muhtaj muka jilid 1 muka surat 110. Wa qala dan telah berkatalah bil hurmati ay hurmatil qada'i. Alif lam tu kita boleh kata alif lam lil ahdi dhihni. Maklumlah hurmah apa? Ataupun alif lam tu ganti pada mudhafun ilaih yang mahdhuf. Ay bi hurmatil qada'i ataupun bi hurmati qada'is salah. Dan berkatalah dengan haramnya itu Al-Baydawi fa'il oleh Imam Al-Baydawi. Ini bukan Baydawi tafsir, bukan mufassir, bukan Baydawi mufassir, bukan. Wa aqarrahu dan telah mengakuilah akan hadzal qaul bil hurmah ni oleh fa'il Ibnus Salahi, oleh Ibnus Salah. Ia ada kitab Fatawa Ibnus Salah, tapi lebih terkenal dalam ilmu hadis, mustalah hadis. Wan Nawawi dan Imam Nawawi kata haram. Wa'tamadahu dan memu'tamadkan akan hadzal qaul maf'ulun bih fi tuhfati dalam kitab Tuhfatil Muhtaj bi Syarhil Minhaj jilid 1 muka surat 388 oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Wa Syarhil Irsyadi dan 2 syarah matan Al-Irsyad. Dia kata nombor 7 tu unzur, tak ada hamzah qata', unzur hasyiatal Qurdi, hasyiah Qurdi ala Minhajil Qawim. Jadi 2 syarah irsyad. Apa 2 syarah irsyad tu? Nama dia ada 2. Satu Al-Imdad bi Syarhil Irsyad. Ini syarahan yang panjang. Syarahan pertama Ibnu Hajar terhadap matan Al-Irsyad. Matan Al-Irsyad juga pengarang yang sama dengan Rawdut Talib, iaitu Al-Imam Ibnul Muqri rahimahullahu ta'ala. Kitab yang kedua namanya Fathul Jawad bi Syarhil Irsyad. Ini kitab yang mengkhulasahkan, yang meringkaskan Al-Imdad tadi. Al-Imdad besar, panjang. Fathul Jawad yang kedua, meringkaskan Al-Imdad. Inilah biasa berlaku dalam kitab fiqh bila sebut Syarhil Irsyad, maknanya Al-Imdad dan juga Fathul Jawad. Selesai. Jadi tu khilaf antara Syekh Ibn Hajar dengan Syekh Ramli, haram dan makruh. Dan kalau atas pandangan haram, kalau dia qada juga tak sah. Tidak sah. Wala tan'aqidu ala kilal qawlaini. Itu disebut. Wala tan'aqidu dan tidak diambil kira ataupun tidak sahlah oleh fa'il as-salatu oleh sembahyang. Ala kilal qawlaini atas setiap satu daripada 2 pandangan itu. 2 pandangan mana? Yang kata haram dan makruh tak sah. Sekali dia akan sebutlah beza dengan Imam Ramli. Imam Ramli kata sah. Tetapi sah sebagai sunat mutlak sahaja. Bukan sembahyang fardu. Jadi atas pandangan haram Ibnu Hajar kata tidak sah. Pandangan makruh pun kata tidak sah. Antara pandangan makruh yang kata tidak sah Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syirbini. Kama fit tuhfati ay kama thabata, seperti mana telah sabit ia barang fit tuhfati di dalam kitab Tuhfatil Muhtaj bi Syarhil Minhaj jilid 1 muka surat 388. Wal Mughni ataf pada tuhfah dan juga Mughnil Muhtaj ila ma'rifati ma'ani al-fadhil minhaj jilid yang pertama muka surat 110. Dua-dua ni, jadi Mughni kata makruh dan tidak sah, Tuhfah kata haram dan tidak sah.
berbeza dengan nihayah. Khilafan lin nihayati. Khilafan tu hal bagi musannif. Ai hala kauni, hal keadaan aku mukhalifan, berbeza lin nihayati, dengan kitab Nihayatil Muhtaj ila Syarhil Minhaj jilid 1 muka surat 330. Kerana apa? Kerana dia kata makruh tetapi sah. Fa inna al-Imam Ar-Ramli, itu ataupun sahiban nihayah, pemilik kitab nihayah tu, khabar inna i'tamada, memu'tamad ia sahibun nihayah, memu'tamad annaha, akan bahwasanya as-salah isim anna, sembahyangnya itu khabar anna, tan'aqidu, sah ia sembahyang, dhamir mustatir hiya fa'il kembali kepada as-salah. Kenapa ni ni ta'liliyah bagi ilat bagi kata tidak sah, bukan ilat bagi kata sah. Cuma dia tak sebut lah sini, dia sebut tak? Nombor 4 dia kata wa ala hadza, ai wa in jaraina ala hadzal qawli, jikalau kita berpandangan atas pandangan ini, tan'aqidu, ai tan'aqidus salatu, sahlah oleh semayang itu naflan mutlaqan, sebagai semayang sunat mutlak. La thawaba fiha, sifat jumlah tu, yang tidak ada sama sekali pahala padanya. Pada nafal mutlak tu, dia jadi sunat mutlak tapi tak ada pahala. Ini sia-sia juga. Li'annaha, kerana bahwasanya semayang tu khabar manhiyatun anis salati, ataupun li'annal haidha, kerana bahwasanya orang perempuan haid itu manhiyatun, ditegah akan ia akan perempuan haid anis salati, daripada semayang, lidzatis salati, kerana diri semayang itu sendiri, wal manhiyu anhu lidzatihi, dan bermula perkara yang ditegahkan daripadanya kerana dirinya, diri al-manhi anhu tu, la thawaba fihi, itu hujah dia, maka tidak ada pahala sama sekali padanya, pada al-manhiyu anhu lidzatihi, perkara yang ditegah kerana itu tu sendiri, perkara yang tegah sekarang ni kerana semayang tu sendiri, maka kalau dia buat juga la thawaba fihi, tapi sah, tapi la thawaba fihi. Qalahu, telah berkata akan hadzal qaul oleh fa'il al-Halabi, oleh al-Imam al-Halabi, dan hasyiah dia wasyubrammalisi, oleh al-Imam Syubrammalisi, anak murid kepada Syekh Muhammad Ar-Ramli, dan hasyiah asy-Syubrammalisi ala Nihayatil Muhtaj. Jadi dia nukil juga daripada hasyiah Jamal jilid 1 300 muka surat 340. Mana hasyiah Jamal menukilkan hasyiah Syubrammalisi dengan Syekh Halabi. Ini nukil atas nukil lah. Qala, dia pun sebut lagi. If ni ta'liliyah, ilat bagi kata la tan'aqidu. Kerana sebab apa tidak sah? La yalzamu min adami talabil ibadati. Silap, betul lah. If ni ta'lil kepada tan'aqidu. Dia ilat bagi kata sah. Kenapa sah juga? If kerana la yalzamu, tidak lazimlah, min adami jar majrur, daripada tidak, talabil ibadati, menuntut akan ibadat itu, fa'il yalzamu adamun iqadiha, iqadil ibadah, tidak sahnya ibadat. Tidak lazim, tidak mesti, kalaulah syarak tak tuntut buat ibadat tu tak sah. Tu kata Syekh Ramli. Tapi Syekh Khatib terbalik, dia kata setiap ibadat yang tidak dituntut tidak sah. Setiap ibadat yang tidak dituntut syarak tidak sah. Dia terbalik dengan Syekh Ramli. Habis, selesai tu untuk sembahyang. Wa idzan qata'a damul haidhi awin nifasi, dan apabila terputuslah fa'il oleh darah al-haidhi mudhaf ilaih, darah haid ataf, awin nifasi ai au damun nifasi, ataupun darah nifas, jawabnya lam yahilla, tidak halal ia. Tidak halal ia qabla al-ghusli, sebelum mandi, awit tayammumi, ataupun tayammum. Mana fa'ilnya? Lam yahilla qabla al-ghusli awit tayammum. Ghairu qabla ghairu tu fa'il tu. Lam yahilla, tidak halal sebelum mandi atau tayammum tu, ghairu tuhri bi niyyati ta'abbud was salati. Betul lah.
Lam yahilla, niscaya tidak sama sekali halal lah, qabla al-ghusli, sebelum mandi. Qabla tu zaraf zaman, al-ghusli mudhaf ilaih, ataf awit tayammumi. Sebelum mandi ataupun sebelum tayamum tu tidak halal, ghairut tuhri, selain daripada bersuci, biniyati ta'abbudi, dengan niat beribadah. Dengan niat apa? Dengan niat beribadah. Maknanya apa? Maknanya kalaulah dia itu kalaulah dia terputus darah, dia tuhur dengan niat ibadah, boleh tak? Boleh. Sebab dia nak mandi, mestilah tuhur dengan niat ibadah. Dia nak sebelum mandi dia ambil wuduk, sunat mandi, boleh tak? Boleh. Boleh tak? Boleh. Tidak halal, betul lah, betul. Ghairu. Tidak halal sebelum daripada mandi ataupun tayamum, ghairu tuhri, selain daripada tuhur, biniyati ta'bud wassalati kafaqidit tahurain, ataf kepada at-tuhur, dan selain daripada sembahyang kafaqidit tahuraini, seperti orang yang faqidit tahuraini, orang yang luput dua alat taharah dia. Faqidi jar majrur, at-tahuraini mudhafun ilaih. Jadi kalau dia tu belum mandi, dia tu belum tayamum, maka halal ke tak dia nak sembahyang? Tak halal. Kecuali kalau tidak ada air, kalau tidak ada tayamum, kalau tidak ada debu tanah yang suci, maka dia akan sembahyang sebagai sembahyang hormat waktu. Boleh tak? Boleh. Boleh tak? Boleh. Kafaqidit tahurain. Okey, habis, selesai. Jadi kalau orang yang sembahyang seperti faqidit tahurain, boleh tak orang perempuan yang putus darah haid tu, walaupun tak mandi, walaupun tidak tayamum, boleh tak sembahyang faqidut tahurain? Boleh, sebab dia tidak ada air dan tidak ada tanah ketika itu. Boleh dia sembahyang begitu saja. Tapi untuk bersetubuh tak boleh. Dalam kitab Al-Ihatah tersebut, kalau orang yang faqidut tahurain, maka tidak boleh suami bersetubuh dengan dia. Tapi sembahyang boleh, sebab sembahyang ada keberatan mukallaf atas dia. Adapun bersetubuh itu tidak wajib. Wasaumi, kecuali darurah lah. Kecuali kalau tak berjima itu, kalau tak setubuh itu berlaku zina, itu lain cerita. Wasaumi ataf tuhri, dan juga puasa. Jadi kalau puasa boleh tak dia tu sebelum mandi dan tayamum tu boleh puasa? Boleh. Jadi gini ya, lam yahilla ghairu tuhri, ghairu tu nafi, lam tu nafi, makna yahil. Gitu. Nafi itsbat. Baru faham sikit. Lam yahilla qabla al-ghusli aw at-tayammumi ghairu at-tuhri, ghairu tu nafi, lam tu nafi, nafi makna isbat. Ai yahilla qabla al-ghusli aw at-tayammum at-tuhru bi niyyati ta'abbud. Begitu. Jadi puasa sah tak kalau dia belum mandi dan belum tayamum? Boleh. Kerana tidak ada syarat sah untuk puasa itu kena suci daripada haid dan nifas. Bukan. Untuk mandi daripada haid dan nifas. Suci memang kena suci. Wat talaqi, dan juga tolak. Tolak suami. Atah pada tuhri. Jadi kalau dia suci itu terus suami tolak, boleh? Boleh. Kerana apa? Ilat. Li zawali muqtadat tahrimi. Kerana hilang. Ni ilat bagi kata harus tolak. Kerana hilanglah muqtadat tahrimi. Hilanglah oleh perkara yang membawa kepada haram. Apa tu muqtadat tahrim? Membawa perkara yang membawa kepada haram. Wahwa al-istinaful bayani. Wahwa, dan bermula dia muqtadat tahrim, perkara yang membawa kepada tahrim tu ialah khabar. Tatwilul iddati, memanjangkan akan iddah. Memanjangkan iddah tu illah sebab kenapa haram. Jadi kalau tidak ada tatwilul iddah seperti 7 masalah yang lepas, maka tidak haram. Nombor 5. Wa yahillu aidan, dan halal juga uburul masjidi, oleh lalu masjid. Wa innama, dan hanya sahaja lam yadhkur, tidak sama sekali sebut ia musannif ma'al madhkurati, beserta perkara-perkara yang disebutkan a'la, di atas. Sebab apa dia tak sebut uburul masjid pun halal? Kerana lil ilmi bijawazi uburil masjid. Kerana maklum dah dengan keharusan lalu dalam masjid. Sebab lalu dalam masjid haram kerana takut darah.
Sekarang ni tak ada darah, bolehlah lalu. Ma'antifati syarti hurmatihi, serta ternafi syarat haram uburil masjid. Ternafi syarat apa haramnya? Iaitu sebab haid. Syarat haram uburul masjid ialah haid yang takut jatuh menajiskan masjid. Kalau tak takut, hukumnya makruh. Li'annahu kana bahwasanya uburul masjid lil haid tu minal ma'lumi ay sabitun, sabit ia minal ma'lumi, daripada perkara yang dimaklum, perkara yang diketahui, annahu bahwasanya ba'dal inqita'i, selepas daripada terputus, yakni terputus darah, ba'dal inqita' ay ba'da inqita'id dam, la talwitha, tidak ada sama sekali jenis mengotori, ya khafu, yang takut ia, yang ditakuti ia talwith. La talwitha ya khafu ay thabitun, khabar dia mahzuf. Ya khafu tu kita sifat talwitha. Talwitha isim la linafil jinsi. Tidak ada sama sekali jenis mengotori yang ditakuti. Yang ditakuti akan dia akan talwith tu. Sebab tak ada darah, maka tidak ada takut untuk jatuh darah sebab tidak ada darah. Maka boleh ketika itu perempuan lalu masjid. Wa hina idin, dan ketika itu ay hina id la yakhafu talwith, boleh juga ketika itu, ketika tidak takutnya mengotori itu, ataupun wahina idin ay hina id in qata'a damul haidi, itu yahillul uburu ay uburul masjid. Alif lam ganti pada mudhaf ilaih yang mahdhuf, ataupun alif lam tu alif lam lil ahdi dzikri, halalah oleh lalu masjid. Wa ma siwa dhalika, dan bermula barang selain daripada demikian itu, dhalika uburil masjid, demikian lalu masjid itu, mana barang tu? Bayan min baqil muharramati, daripada baki-baki perkara-perkara yang diharamkan. Mana dia? Min lagi, min tamattu'in, daripada bersedak-sedak, yakni bersedak-sedak antara pusat dengan lutut suami tu. Wa massi mushafin, dan menyentuh akan mushaf, ataf wa hamlihi wa hamlil mushaf, dan menanggung akan mushaf, wa nahwiha, dan seumpama al-madhkurah yang tersebut, baqin, kekal ia, yang tersebut tadi, ala tahrimil madhkur, atas pengharaman yang tersebut. Jadi baqin tu jadi khabar ma siwa tu, ma tu mubtada, khabar dia baqin. Jauh khabar tu. Jadi selain daripada demikian itu, daripada suami nak sentuh antara pusat dengan lutut, menyentuh mushaf, menanggung mushaf dan sebagainya, ada satu lagi al-mukthu fil masjid, sama juga hukum dia haram kalau belum mandi. Maka dia kekal atas pengharaman al-madhkur yang tersebut, hatta taghtasila mansub bi an mudmarah, sehingga mandi ia perempuan, ataf au tatayammama, atau bertayamum ia perempuan, yakni kalau tidak ada air. Jadi al-mukthu fil masjid juga haram kalau belum mandi. Begitu juga yang lain. Kecuali uburul masjid, semayang, kafaqidit tahurain, puasa, tolak, maka tu tidak haram. Dan juga bersuci dengan niat ta'abud, kerana memang nak mandi wajib. Nak mandi wajib. Kalau tak boleh nak niat ta'abud, macam mana nak menyucikan diri? Selesai nombor 5. Kemudian dia letakkan tanbihani. Dua tanbih, dua peringatan. Ada dua peringatan. Tanbihani. Al-awwalu ay at-tanbihul awwalu, bermula peringatan yang pertamanya, khabar abbara, telah menyatakan fa'il ba'dul fuqaha'i, oleh sebahagian faqih, orang-orang faqih, iaitu al-fuqaha asy-syafi'iyah lah, fi hurmati, pada pengharaman barang ni kena pada udhun, anggota. Ma tu mausuliyah, tidak ada silah, maka kena takdir silah. Ai ma thabata, barang yang telah sabit ia barang, bainas surrati, antara pusat, ataf war rukbati, dan lutut, minal haidhi, daripada perempuan yang haid. Jadi haram lagi sentuh kalau tidak mandi lagi. Bilistimta'i, dengan mengambil keseronokan, iaitu oleh suami. Jadi ada khilaf ulama. Bukan ni. Okeylah, tak apalah.
Ini sama ada sebelum mandi ataupun ketika haid, samalah. Okey, sekarang ni dia nak kata ulama fuqaha dia beza ibarat. Ada yang kata istimta dengan ibarat istimta, ada yang dia akan sebut ibarat mubasyarah. Istimta ni mengambil kesedapan. Bila mengambil kesedapan dia umum, sama ada mubasyarah bersentuhan kulit ataupun melihat. Kalau mubasyarah bersentuhan kulit, dia hanya khusus kepada sentuh kulit, tidak termasuk melihat. Jadi apakah yang haram? Istimta ke mubasyarah? Kalau istimta kata haram, makna lihat pun haram. Lihat antara pusat hingga lutut pun haram. Sebab istimta tu termasuk lihat. Kalau mubasyarah yang haram, maknanya lihat tak haram. Sentuh kulit di antara pusat hingga lutut yang haram. Jadi ulama berbeza ibarat. Tu dia buat tambih tu. Wa ba'duhum dan sebahagian wa ba'duhum atah pada ba'dul fuqaha. Dan telah mengibaratlah, telah menyatakan oleh sebahagian fuqaha pula bil mubasyarati. Dia hazah banyak lah tu. Wa abbara ba'dul fuqaha fi hurmati ma baina surrati war rukbati minal haidhi bil mubasyarati. Dengan mubasyarah, mubasyarah al-haid, bersentuhan kulit dengan perempuan haid. Jadi berlaku khilaf. Ada yang kata istimta' yang haram. Bila istimta' haram, termasuk sekali melihat, termasuk sekali bersentuhan kulit. Ada yang sebut mubasyarah yang haram. Bila mubasyarah yang haram, bersentuhan kulit saja haram, sama ada bersyahwat ataupun tidak. Di pusat, antara pusat hingga lutut. Maka nombor 6 pun sebut wa yusannu lil wati'i fi waqti iqbalid dami. Ada cerita dulu. Apa hukum bersetubuh ketika iqbalud dam dan idbarud dam. Kita pun dah bahas dulu dalam Risalatul Mahid. Wa yusannu lil wati'i, dan disunatkan bagi orang lelaki yang bersetubuh, iaitu suami, fi waqti iqbalid dami, bersetubuh tu ta'alluq fi waqti iqbalid dami, pada waktu iqbalid dam. Apa maksud iqbalid dam? Kita dah kata dah khilaf ulama. Pandangan yang masyhur ialah iqbalud dam ialah bersetubuh bersama isteri ketika darah kuat. Ketika darah kuat. Pandangan kedua kata selama mana keluar darah dalam tempoh 15 hari 15 malam, dia panggil iqbalud dam. Itu pandangan kedua tapi tidak masyhur. Pandangan masyhurnya ketika keluar darah kuat. Itu iqbalud dam. Biasanya darah kuat di depan-depan lah. Tapi iqbalud dam tidak semestinya dia keluar awal-awal tu darah kuat. Apa-apa yang darah kuat lah, iqbalud dam dia panggil. Ingkana, jikalau adalah ia waqti tu khabar amidan, sengaja ia, aliman khabar kedua, mengetahui ia, ai aliman bitahrim. Aliman ai aliman bitahrim, tahu tentang keharaman tersebut. Lagi pula mukhtaran khabar kana yang ketiga, lagi pula memilih, dia tidak dipaksa. Disunatkan, tak ada lagi tu naik fa'il tu. Dunal mautu'ati, bukannya disunat tu pada perempuan yang disetubuhi. Perempuan yang disetubuhi tak sunat buat benda ni. Yang sunat bagi suami yang menyetubuhi. Sunat apa dia? Naik fa'il, at-tasadduqu, bersedekah, bidinarin islamiyin, dengan 1 dinar islami, sifat yang dibangsakan kepada Islam. Dinar islami. Jadi dia khilaf ulama sedekah ni. Pandangan qaul qadim kata wajib sedekah. Pandangan qaul jadid kata sunat sedekah. Pandangan mu'tamadnya qaul jadid, sebab tu dia buat sunat. Begitu juga khilaf ulama, adakah pada perempuan yang mautu'ah yang disetubuhi juga kena ataupun wati yang kena? Khilaf juga. Pandangan mu'tamad hak suami saja kena. Okey, 1 dinar islami yang kita cek dululah. Lebih kurang sebelum kita cuti tu, kita cek dekat Public Gold 1 gram. Okey, sebelum tu. 1 dinar islami itu maksudnya emasnya karat dia 999. Maknanya 99.9% pulin dia punya emas. Kalau Public Gold, sekejap. Okey. Kalau ibarat lain disebut bimithqalin islamiyin, yakni bidinarin islami, samalah. Okey, 1 dinar islami ni maksudnya 4.25 gram. 4.25 gram emas tulin.
999 karat dia. Kalau public gold, jumlah yang kita tengok dululah, kalau tak tahu sekarang lah, dia jumlah boleh berubah sebab mah. Dululah 2 minggu lepas lebih kurang, public gold 4.25% tu, 4.25% pula dah. 4.25 gram tu bersamaan dengan RM1,373. Tu kalau public gold lah. Kalau dinar emas kita tengok antara 1,370 sehingga 1,383 ringgit 70 sen. Tu satu dinar Islami ataupun mithqal Islami. Ada yang kata mithqal Islami, ada yang kata dinar Islami. Sama je lah. Okey, selesai. Minadh-dhahabil khalisi. Oh, dia sebut dah. Minadh-dhahabil khalisi, daripada emas yang tulen. Emas yang tulen mana emas yang belum lagi dipecah-pecahkan. Emas yang tulen lah. Yakni emas tulen tu nak apa? Ma yu'adilu 4.25 gram. Macam nak baca tahu? Gram lah tu. Jarom. Barang yang menyamai ia barang akan 4.2 gram. Au ma yaqumu maqamahu maqama 4.25 gram. Ataupun barang yang menempati ia barang pada tempat sebiji 4.25 gram. Beri kepada siapa? Kepada orang fakir miskin. Dia pun buat ghayah walau ala faqirin wahidin. Meskipun atas seorang fakir saja. 4.25 kita bagi semua dia boleh. Ataupun 1 gram untuk seorang pun boleh juga. Okey, habis. Itu fi iqbalidam. Ataf kepada fi iqbalidam. Kalaulah waqti tersebut fi waqti idbaridam, dan pada waktu idbaridam. Idbar masuk belakang. Jadi idbar pun khilaf dua pandangan. Terbalik hal tadi ya. Pandangan yang masyhur, idbarudam maknanya darah yang lemah. Ketika keluar darah lemah. Idbarudam dengan makna pandangan yang kedua yang bukan masyhur ialah darah yang telah berhenti sebelum mandi. Darah yang telah berhenti sebelum mandi. Jadi maknanya kalau darah berhenti dah, dia tak mandi lagi, dia pergi setubuh. Maknanya dia idbarudam atas pandangan kedua. Tapi atas pandangan masyhur, idbarudam maknanya ialah dekat-dekat darah tersebut darah lemah, kuning ke apa ke. Habis. Maka dia pun tafsir sikit. Waqti idbarihi ni zamani dha'fihi dha'fid dam. Waktu lemahnya darah. Makna dia memilih pandangan masyhur. Wa tanaqusihi, dan berkurangannya darah. Hampir-hampir nak habis dah. Wa bu'd waqtihi zamani dha'fihi wa tanaqusihi. Di mana tu? Wa bi'addihi. Betul lah. Wa bi'addihi rasa tu. Takkan wa ba'dahu. Zamanu dha'fihi wa tanaqusihi wa zamanu dha'fihi wa tanaqusihi zamanu dha'fihi wa bu'dihi wa ba'dahu wa bu'dihi apa nak baca ilal ghusli, kepada mandi. Tu tengok lain lah. Apa dia tu? Nak baca wa bu'dihi macam tak kena pula. Wa ba'dahu ke wa bu'dihi. Binisfi dinarin. Waktu di belakang tu okey. Bila dia setubuh pada ketika idbarudam, maka disunatkan untuk sedekah atau seduk binisfi dinarin, dengan separuh dinar. Separuh dinar tadi ya. Jadi separuh, 1/2. Zaujan kana am ghairahu. Sama ada zaujan tu khabar kana muqaddam. Kana adalah ia wati. Sama ada adalah binisfi dinar zaujan kana. Betul lah. Sama ada suami adalah ia
am ghairahu ghairaz zauji, ataupun selain suami, iaitu tuan penghulu bagi hamba perempuan lah. Tuan penghulu bagi hamba perempuan. Okey. Wa yatakarraru bi takarruril wat'i, dan berulang-ulanglah ia tasadduq itu bi takarruril wat'i, dengan berulang-ulang wati. Kalau 2 kali dalam ketika haid iqbalud dam, 2 kali dinar lah. Begitu. Wa hadza, dan bermula ini, ai wa hadza tasadduq, dan bermula ini sedekah ni, fi ai sabitun fi ghairil mutahayyirati, pada selain daripada mutahayyirah. Ya, ini kalau kita setubuh tu perempuan yang haid yang bukan mutahayyirah. Dan kalau mutahayyirah, amma hiya ai al mutahayyiratu, adapun bermula dia mutahayyirah, fala kafarata, maka tidak ada sama sekali jenis kafarah. Kafarata isim la linafil jinsi, fi ai thabitun sabi ia, thabitatun sabi ia, fi wat'iha, pada bersetubuh akan dia akan mutahayyirah. Wa in qoyah dia, wa in harumal wat'u, meskipun haram oleh wati, haram juga setubuh, tapi tak ada kafarah bagi wati kepada mutahayyirah. Sebab apa? Sebab dia tak yakin sebenarnya mutahayyirah ni dia wati dalam keadaan haram ke tidak. Walaupun pada asal hukum zahir haram lah, sebab dia berlaku atas dia hukum ihtiyat, atas pandangan mu'tamad, tapi tidak dikenakan kafarah kalau suami setubuh ketika mutahayyirah. Wa mahallu nadbi tasadduqi bima dzukira, dan bermula tempat sunatnya bersedekah bima, dengan barang yang disebutkan akan dia akan barang, iaitu dinar dengan nisfu dinar tu. Idza kana ai sabitun sabiya, idza kana alwati'u, jikalau adalah suami yang bersetubuh itu, laha baginya, bagi isteri, halilaha. Idza kana alwati'u laha, betul lah. Idza kana alwati'u laha, jikalau adalah suami yang setubuh baginya, bagi isteri tadi, halilaha khabar kana, ialah halilnya halil isteri. Halil ni sebab apa kata halil? Sebab apa tak kata zaujah? Kerana terbit kepada 2, iaitu hamba perempuan dan isteri. Hamba perempuan nisbah tuan penghulu, isteri nisbah suami. Jadi tuan penghulu yang setubuh hamba pada waktu idbarud dam dan iqbalud dam pun sama juga, sunat ditasaddukkan, disedekahkan. Au kana, jika ada pun adalah ia wati, orang yang setubuh, laki-laki yang setubuh tu, sabitan sabi ia, fi wat'i syubhatin lah, atau marbutah, fi wat'i syubhatin, pada wati syubhat. Pada wati syubhat pun juga kena sunat sedekah. Sebab dia bukan mahram dia. Bukan mahram pula, bukan orang yang halal baginya. Bi khilafi ma, berbeza barang masalah lau kana alwati'u, jikalau adalah lelaki yang bersetubuh itu, khabar kana zanian, orang yang berzina, maka fala yusannu lahu ay lizani, maka tidak disunatkan bagi penzina lelaki itu at-tasadduqu, bersedekah, bidzalikal madhkur bidinarin islamiyyin au nisfihi, dengan dinar islami ataupun separuhnya. Kalau orang zina tak ada. Sebab apa? Orang zina ni dia panggil tak ada nilai dari sudut syarak. Tak ada nilai dari sudut syarak. Dia kena bertaubat zina dah tu. Wahuwa, dan bermula dia al-madhkur itulah, ma khabar, barang, afta bihi, yang berfatwa lah bihi, dengan dia, dengan barang, oleh fa'il Ibnu Hajarin, oleh Imam Ibnu Hajar, dalam kitab Fatawa Ibnu Hajar, jilid 1, muka surat 82. Panjang tu. Tu. Habis, selesai. Jadi sambung lagi episod kita, mubasyarah dengan istimta'. Ulama khilaf ibarat. Faman abbara bil istimta'i, maka tafriqnya, jika barang siapa yang mengibarat, yang menyatakan, yang menjelaskan, ia barang siapa bil istimta'i, dengan lafaz istimta', mengambil kesedapan tu, qala, jawab bagi man, berkata ia man abbara tu, yahrumun nadharu bi syahwatin, haram oleh melihat, yakni melihat zaujah tu lah, bi syahwatin, dengan syahwat. La al-massu bi ghairi syahwatin, ay la yahrumu al-massu bi ghairi syahwatin, tidak haram oleh menyentuh isteri tadi dengan tidak syahwat. Sentuh dengan tidak syahwat tak haram, sebab istimta' ni dia bersyahwat berlaku. Nazar dengan bersyahwat haram, sentuh dengan bersyahwat haram, sentuh dengan tak bersyahwat tak haram, sebab dia bukan mubasyarah. Istimta' ni mengambil kesedapan, bila mengambil kesedapan dia bersyahwat. Wa man 'abbara bil mubasyarati, dan barang siapa yang mengibarat, yang menjelaskan ia barang siapa bil mubasyarati, dengan mubasyarah, iaitu bersentuhan kulit,
haramal lamsam, niscaya haramlah ia ia man tu akan al-lamsa, akan al-lamsa iaitu sentuh mutlaqan secara mutlak. Mutlak maksudnya apa? Bi syahwatin au ghairi syahwah, sama ada bersyahwat ataupun tidak, sentuh semata-mata, maka hukum dia haram di antara pusat dengan lutut. Ini atas pandangan mu'tamad lah. Habis, selesai. Bisyahwatin, disebut dah. Bisyahwatin dengan syahwat, kana adalah ia al-lamsu tu. Bisyahwatin ta'alluq suatu mahzuf, khabar muqaddam kana. Kana dhamir mustatir, isim kana kembali kepada al-lamsu. Bi ghairiha bi ghairi syahwah, ataupun tidak bersyahwat. Semata-mata sentuh saja batal. Batal, haram. Wa ajazan nadhara, wa ajazaman. Dan mengharuskan ia man, orang yang mengibaratkan basyarah tu, an-nadhara maf'ulun bih, akan melihat mutlaqan secara mutlak. Apa mutlak? Bi syahwatin kana kana an-nadharu am la la bi syahwah. Sama ada dengan syahwat lihat itu ataupun tidak. Sebab mubasyarah tidak kena pada melihat, hanya kena pada sentuh. Bila sentuh, mubasyarah tu haram, maka bersyahwat ataupun tidak bersentuh tu hukum dia haram. Tapi an-nazar tidak haram walaupun bersyahwat. Jadi khilaf ibarat menjadikan sebab khilaf hukum. Lepas tu siapa pula yang ibarat dengan istimta' ni? Wa mimman abbara bil istimta'i, dan sebahagian daripada orang yakni ulama yang telah menjelaskan ia man itu bil istimta'i, dengan istimta' itu fa'il. Jap. Al-muharraru mubtada' muakhar. Mimman ta'alluq satu mahzuf khabar muqaddam. Ialah muharrar. Apa muharrar? Sahibul muharrar, iaitu Imam Ar-Rafi'i. Pengarang kita Al-Muharrar. Ataf war raudatu, ay raudatut talibin wa umdatul muftin, Imam Nawawi. Wahwa, dan bermula dia man abbara bil istimta' lah zahirul minhaji, ialah zahir dalam kitab Minhajut Talibin. Minhajut Talibin pun ibarat dengan istimta'. Jadi Imam Nawawi dalam dua kitab, Raudah dengan Minhajut Talibin, dia ibarat dengan istimta'. Muharrar dalam Imam Rafi'i pun ibarat dengan istimta'. Wa mimman abbara bil mubasyarati, dan sebahagian daripada ulama yang mengibarat, yang menjelaskan ia man itu bil mubasyarati, dengan mubasyarah, bersentuhan kulit pula, ialah mubtada muakhar al-majmu'u. Al-majmu' syarhul muhadzab. Imam Nawawi juga, tapi dalam kitab majmu'. Wa tahqiqu atah, dan Imam Nawawi dalam kitab tahqiq. Wa ghairuhuma, wa ghairu tahqiq wal majmu', dan selain daripada majmu' dan tahqiq, dia ibarat dengan mubasyarah. Wa hadza, dan bermula ini, ai man abbara bil mubasyarah tu, huwa dhamiru faslin, ialah khabar al-aujahu, pandangan yang kuat, paling kuat. Aujah ni makna pandangan yang kuat lah. Antara mubasyarah dengan istimta', mubasyarah lebih kuat. Bila kata mubasyarah lebih kuat, maknanya orang yang mengibaratkan dengan mubasyarah ni, makna sentuh, sama ada bersyahwat atau tidak bersyahwat, hukum dia adalah haram. Inilah pandangan yang kita pegang, sebab dia aujah. Kama fit tuhfah, ay kama thabata, seperti mana telah sabit ia barang, fit tuhfati, dalam kitab Tuhfatul Muhtaj bi Syarhil Minhaj oleh Syekh Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullah, jilid pertama muka surat 392. Dan bukan setakat itu, wan nihayatu, ay nihayatul muhtaj ila Syarhil Minhaj, jilid 1 muka surat 330. Imam Romli juga mengatakan mubasyarah lebih aujah. Wal mughni, sepakat tiga syekh ni kira kuat sungguh. Wal mughni ay mughnil muhtaj ila ma'rifati ma'ani al-fadhil minhaj, jilid yang pertama muka surat 110. Wal manhaju ay manhajut tullab wa syarhuhu, syarahnya ialah Fathul Wahhab, syarah manhajut tullab Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, jilid pertama muka surat 26. Kira kuatlah. Guru dengan murid belakang tiga-tiga ni sokong kata mubasyarah ibarat yang kuat. Tetapi ada juga yang sokong istimta'. Wa tamada Syekh Ibn Hajarin. Kitab sama, penulis sama kitab lain-lain. Memu'tamadkan pula oleh Syekh Ibn Hajar fi syarhi mukhtasari Bafadal, pada syarah mukhtasar Bafadal.
Mukhtasar Bafadah kena pada Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah. Mana? Al-Minhajul Qawim syarah Masail Ta'lim. Masail Ta'lim tu nama lain bagi Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah. Wa syarhayil irsyadi, dan juga dua syarah irsyad, iaitu Al-Imdad bi syarhil irsyad dan juga Fathul Jawad bi syarhil irsyad. Ada lagi wa syarhil Ubabi, itu juga syarah Ibnu Hajar. Dalam kitab Fatwa Ibnu Hajar kata syarah Ubab ni dia huraian bab haid panjang juga, tapi kita tak ada lagi kitab tu. Tu nak tengok kok. Sebab dia Ibnu Hajar dia pernah sekarang satu kitab khas bab haid, tapi orang curi. Dia kata sebab hasad. Tak ada nak tulis nuskhah kedua. Fi wa syarhil Ubab. Ada lagi wa hasyiyatihi wa hasyiyati Ibnu Hajar ala risalati Baqusyair. Risalah Baqusyair inilah seorang ulama daripada Hadramaut yang buat risalah kecil tentang haid, nifas, istihadah ni dan hantar kepada Syekh Ibnu Hajar untuk suruh dia buat ta'liq dan komen. Dan kita sedang buat dan kitab risalah tersebut dan ta'liq tersebut ada dalam Fatwa Ibnu Hajar. Dan kita sedang buat keluarlah tulis dalam word asing. Kita nak try baca dan dia susah lah. Biasanya susah. Kita nak try baca, kalau boleh juga, kalau boleh pergi semua nak terjemah dan kita boleh baca lah. Risalah Baqusyair. Dia kata nombor 5, wa kadzalikal imdadu wa busyral karim li Ibnu Hajar. Tu pelik tu, busyral karim Ibnu Hajar, bukan Ibnu Hajar tulis. Ibnu Hajar tulis al-imdad, busyral karim tu orang lain. Okey, selesai. Lagi, ada lagi. Waqtadahu kalamut tuhfati fil mutahayyirati, dan memberi faham akan dia akan apa tahu. Waqtadahu, dan memberi faham akan dia akan i'timadu Syekh Ibn Hajar tu oleh kalamut tuhfah, oleh perkataan dalam kitab tuhfah fil mutahayyirati, dalam bab mutahayyirah, anna tahrima, bahwasanya at-tahri ni kalam, ni maqul qaul ni, anna tahrima, bahwasanya pengharaman itu khabar manutun, bergantung ia bitamattu'i, dengan istimta'. Jadi Ibnu Hajar dalam Minhajul Qawim, dalam Al-Imdad, dalam Fathul Jawad, Syarah Al-Ubab, hasyiyahnya atas ala Baqusyair, dan juga kalam dalam kitab Tuhfah dalam bab mutahhirah, dia kata haram tu istimta'. Tu. Jadi waqtadahu tu balik pada al-istimta', memberi faham akan dia akan istimta', yakni menyokong istimta' tu lah oleh kalam Tuhfah, ini kalam Ibnu Hajar dalam Tuhfah dalam bab mutahayyirah. Wastaujaha, dan wastaujaha ni menguatkan ia akan hadzal qaula, maf'ulun bih, akan ini qaul oleh fa'il al-Qurdiyu, oleh Imam Sulaiman Al-Qurdi rahimahullah dalam Hasyiah Al-Qurdi jilid 1 muka surat 133. Dia guru kepada Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari rahimahullah, pengarang kitab Sabil Al-Muhtadin, dan beliau lah yang mengiktiraf pengarang kita Syekh Arsyad Al-Banjari itu sebagai orang yang alim, yang tak boleh dah, yang tak perlu dah pergi kepada Universiti Al-Azhar. Sebab dia apa? Sebab Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dengan kawan-kawan dia nak pergi Universiti Al-Azhar ketika itu umur 60 tahun. Jadi dia nak pergi Universiti Al-Azhar. Jadi lepas dia 30 tahun menuntut ilmu kat Mekah tu, dia pun nak pergi Azhar lah. Sebelum dalam perjalanan pergi Azhar tu, dia sempat pergi Madinah. Bila pergi Madinah, dia duduk pula 5 tahun. Dengan Syekh Sulaiman Al-Qurdi. Lepas duduk 5 tahun, baru nak pergi Al-Azhar. Jadi Syekh Sulaiman Al-Qurdi menasihatkan, kata tak payahlah pergi Al-Azhar. Sebab kalau mu pergi Azhar, mu akan mengajar orang. Bukan tak ada orang boleh mengajar mu lagi. Tu. Terbalik pula. Jadi dia pun baliklah ke tanah air dia pada umur 65 tahun. Kemudian kata dia, mana dia? Habis, tu nombor 6. Hasilu mas'alatil istimta'i bihailin. Kesimpulan masalah istimta' mengambil kesedapan bihailin, dengan ada penghadang. Kita kata dah hari tu, kalaulah seorang suami istimta' mengambil kesedapan antara lutut sampai ke bawah, itu tak ada khilaf, halal. Ataupun daripada pusat ke atas pusat, halal, tidak ada khilaf.
Ataupun antara pusat dengan lutut tapi ada penghadang juga, tidak ada khilaf. Yang ada khilaf bila bersentuhan kulit. Dia pun sebut wala yahrumu al-istimta'u wal mubasharatu, dan tidak haramlah oleh mengambil kesedapan dan bersentuhan kulit. Ingat, istimta' tu nazar bisyahwah masuk dan juga mubasyarah bisyahwah. Istimta' tu syahwat belaka. Wal mubasharatu, bila kata mubasyarah, sentuhan kulit dengan syahwat ataupun tidak. Tidak haram bima bainas surati, pada barang yakni anggota, thabata yang telah sabit ia barang, bainas surati antara pusat ataf war rukbati dan juga lutut, ma'a wujudi hailin, tidak haram tu serta ada penghadang, bi khilafil wat'i, berbeza dengan setubuh. Setubuh kalau ada penghadang apa dia? Kondom. Tu. Jadi kalau dia setubuh dengan pakai kondom ada pahala tu, itu haram, tak boleh. Fa innal wat'a, maka sesungguhnya wati ataupun setubuh itu, khabar yahrumu, haram ia wati, sawaun kana, sama ada adalah ia wati, bihailin dengan ada penghadang iaitu kondom, amla ataupun tidak, ai la yakunu bihailin, tidak adalah wati itu dengan hail. Wal hasilu, hasil lagi dan kesimpulannya, khabar annal wat'a, bahwasanya wati ataupun jima itu, khabar yahrumu, haram ia wati, mutlaqan, secara mutlak. Apa mutlak? Sawaun kana ay kana alwat'u, sama ada adalah setubuh itu, bihailin dengan ada penghadang iaitu kondom, amla ataupun tidak. Wal istimta'a, atau pada wat'ah, dan mengambil kesedapan tu pula, bima dengan barang yakni anggota, ada yang selain, ma bainas surrati war rukbati, anggota yang selain antara pusat dan lutut, juga la yahrumu, tidak haram ia al-istimta' mutlaqan. Mutlaqan apa dia? Sawaun kana bihailin amla, sama ada adalah ia istimta' itu dengan ada penghadang ataupun tidak. Ada penghadang ke, tak ada penghadang ke, tapi yang selain pusat dengan lutut ke bawah, pusat ke atas, maka itu tidak ada pengharaman. Sama ada lapik kain ataupun tak lapik kain. Wal istimta'a, atau pada lagi wat'ah, dan istimta' bima bainas surrati, dengan anggota yang antara pusat ataf war rukbati dan lutut, fihi tafsilun. Jumlah tu jadi khabar anna nisbah ataf lah. Fihi, padanya, pada al-istimta' bima bainas surrah war rukbah, tafsilun. Tafsilun mubtada muakhar, fihi ta'alluq suatu mahzuf, khabar muqaddam. Apa yang tafsir? In kana, jikalau adalah ia istimta' itu, bihailin, dengan ada penghalang, dia antara pusat dengan lutut tapi ada kain. Halla, jawabnya halla ia istimta' tu. Wa illa, wa illam yakun bihailin, jikalau tidak adalah istimta' itu dengan hail, fala yahillu, maka tidak halal ia istimta' tu. Hadza, bermula ini, hadzal qaul ini ni, in kulna, jikalau kita berpendapat, annal muharrama al-istimta'u, bahwasanya perkara yang diharamkan itu ialah khabar al-istimta'u, ialah mengambil kesedapan. Maka kita kata kalau sentuh ada hail, halal. Tak sentuh tak ada hail, tak halal. Kalau ibarat dengan mana tadi, istimta'. Wal mubasharatu bima bainas surrati war rukbati, dan juga wal mubasyarata lah, atau pada al-wat'ah, atau situ boleh, ataupun waw tu istinah, kita buat mubtada suku pun boleh juga. Wal mubasyaratu atau wal mubasyarata, dan bersentuhan kulit, bima bainas surrati war rukbati, dengan barang yang antara pusat dan lutut itu, in kanat, jikalau adalah ia haid, perempuan yang haid itu, bihailin, bukan in kanat, jikalau adalah ia mubasyarah itu, bihailin, dengan ada penghadang, halat, maka niscaya halalah ia mubasyarah. Sama juga, halal juga. Wa illa, dan jika tidak, wa illam takun bihailin, jikalau tidak adalah mubasyarah itu dengan ada penghadang, fala yahillu, fala tahillu, maka tidak halal ia mubasyarah. Hak ni idza qulna, jikalau kita berpandangan, annal muharrama, bahwasanya yang diharamkan itu, khabar al mubasyaratu, ialah mubasyarah. Takhilah ibarat tu dibuhlah dua-dua. Selesai tu khulasahnya. Sama lebih kurang ya. Habis selesai. Kemudian qala athani. Athani yang kedua, apa yang athani?
Oh, at-tanbihus tsani. Baru tanbih yang kedua. At-tanbihus tsani, bermula tanbih yang kedua. Kama yahrumu 'ala ar-rajuli mubasharatu ma baina surratiha wa rukbatiha wa hiya haidun yahrumu 'alaiha. Okay, tadi itu pihak suami, ni pihak isteri pula. Tadi itu pihak suami sentuh isteri, kat mana haram, kat mana tak haram. Hak ni nisbah isteri sentuh suami ketika haid. Okey. Kama seperti mana yahrumu haram ia 'ala ar-rajuli atas seorang lelaki iaitu suami. Fa'il yahrumu mubasharatu ma, bersentuhan kulit akan barang, yakni anggota, baina yang sabit ia barang, baina surratiha, antara pusatnya haid, perempuan haid, wa rukbatiha ataf, dan juga lututnya lutut haid, wahia, hal keadaan bermula dia al-mar'ah tu haidun, berhaid ia, yahrumu, seperti mana haramlah ke atas suami bersentuhan kulit antara pusat hingga lutut. Yang ni berharam ni bersentuhan kulit pusat hingga lutut ni, yang ni kalau tak ada hail, kalau tidak ada kain, sedangkan dia haid, seperti mana haram begitu, yahrumu 'alaiha, haram juga atasnya, atas zaujah, atas haid. Haram apa dia? Takwil masdar jadi fa'il. Antubashirahu ay mubasharatuha, bahawa bersentuhan kulit oleh perempuan tersebut bima, dengan barang, yakni anggota, baina surratiha, antara pusatnya haid isteri tadi, wa rukbatiha, dan lututnya lutut haid tadi. Contoh, dia bagi contoh sikit. Kafakhidhiha, seperti paha orang perempuan tadi. Wa farjiha, dan juga farah orang perempuan tadi. Dia sentuh guna hak tu. Dia sentuh antara pusat dengan lutut perempuan tu, dia sentuh gi kena kepada fi ayyi juz'in min badani zauji, pada mana-mana bahagian daripada jar majrur badan suami. Mana dia letakkan paha di kepala suami ke, di tangan suami ke, di zakar suami ke, di kaki suami ke, mana-mana. Walau walaupun walau kana al-juz'u min badanihi ghaira tu khabar kana mahzuf. Walau kana, jikalau adalah ayyu juz'in, mana-mana juzuk, min badanihi, daripada badan suami itu, ghaira, selain daripada ma, barang, yakni anggota, baina surratihi, antara pusatnya suami, wa rukbatihi, dan lututnya suami. Walaupun selain pada pusat dengan lutut suami, mana dia sentuh dada suami dengan farah dia sentuh kepala suami dengan farah dia sentuh dengan kaki suami dengan paha dia, tu lah. Itu kata haram situ. Wa hadza, jadi pandangan yang kata haram macam ni siapa pandangan begini? Wa hadza wa hadzal qawlu, dan bermula ini qaul ni ialah khabar ma, barang, alaihi, atasnya barang, ar-ramli mubtada muakhar, alaihi ta'alluq suatu mahzuf, khabar muqaddam, jumlah tu silah ma. Tu pandangan ni pandangan Imam Ramli. Dalam kitab dia tulis Unzur Nihayatul Muhtaj ila Syarhil Minhaj, jilid pertama muka surat 332, dan juga wal khatibu Syirbini, dan khatib Syirbini Unzur Mughnil Muhtaj ila ma'rifati ma'ani al-fadhil minhaj, jilid pertama muka surat 110. Daripada orang kata begini, dia kata haram seorang isteri menggunakan anggota antara pusat hingga lutut dia bersentuh dengan mana-mana bahagian suami, sama ada zakar dia ke, bukan zakar dia ke, dada ke, kepala ke, haram ke atas isteri. Tu pandangan pertama. Lepas tu Tuhfah pula kata lain sikit. Wa bahatha Ibnu Hajarin Al-Haytami, dan telah membahaslah oleh fa'il Ibnu Hajar Al-Haytami fi tuhfatil muhtaj bi syarhil minhaj, dalam kitab Tuhfatul Muhtaj bi syarhil minhaj, bahasa annahu, bahwasanya sya'an, in kanat, jikalau adalah ia haid, perempuan haid itu, hiya dhamiru faslin, al mustamti'a, itu khabar kana. Jikalaulah perempuan ini orang yang istimta', orang yang nak mengambil kesedapan ni isteri, dia beza sikit. Dia beza antara mustamti' dengan mustamti'ah. Sekarang ni yang nak sentuh ni perempuan yang nak ambil kesedapan, bukan lelaki tu. Perempuan yang nak ambil kesedapan, maka dia akan sentuh suami dia. Maka haruma, in kana hiyal mustamti', haruma, jawab in syartiyah. Haruma, niscaya haramlah
antamassahu. Takwil masdar jadi fa'il. Antamassahu, bahawa bersentuh ia haid, perempuan haid itu, ia akan zauj, akan suami, binahwi yadiha, dengan seumpama tangannya, tangan isteri, fima, pada barang, yakni anggota, baina surratihi surrati zauji, antara pusat suami, wa rukbatihi, dan juga lututnya lutut suami. Jadi kalau tuhfah dia ada tafsil. Dia bahagikan mustamti'ah dengan mustamti'. Kalau isteri yang mustamti'ah, dia yang nak bersedap-sedap, maka haram isteri tadi ambil mana-mana anggota dia, sentuh antara pusat hingga lutut suami. Haram. Sebab dia yang mustamti'ah, dia yang nak mengambil kesedapan. Apatah lagi kalau guna farah. Tak boleh lah. Jadi, menurut Ibn Hajar dalam Tuhfah, kata kalau perempuan tu mustamti'ah, mana-mana anggota tubuh isteri kena kepada antara pusat hingga lutut suami, hukum haram. Itu. Wa in kana, atau pada in kanat. Jikalau adalah ia az-zawju, itu huwa, ialah al-mustamti'u, ialah yang mengambil kesedapan. Kalau suami itu yang mengambil kesedapan, al-mustamti'ah lah. Khabar kana, huwa tu dhamiru faslin. Ataupun boleh saja huwa tu mubtada, al-mustamti'u khabar, jumlah tu khabar kana, boleh juga. Maka kalau lelaki, kalau suami itu yang mengambil kesedapan, itajaha bukan hamzah qata', itajahal hallu. Itajahal hallu, kuatlah oleh pandangan kata halal. Boleh. Li'annahu, kana bahwasanya zauj, suami itu, mustamti'un, mengambil kesedapan ia, bima ada ma bainahuma, dengan barang yakni anggota yang selain daripada barang yakni anggota, thabata, yang telah sabit ia barang, bainahuma, antara surrah dan rukbah. Dia kata suami boleh ambil tangan isteri. Sinilah yang kata, ibarat kata yang kata kalau suami ni yang mustamti' halal tu macam mana? Yang ni contohnya suami ambil tangan isteri dan meletakkan kepada anggota suami antara pusat dan lutut suami. Boleh. Sebab apa? Sebab suami tu yang mustamti'. Jadi kalau nisbah suami yang mengambil kesedapan, dia boleh ambil mana-mana anggota isteri, letak di bahagian badan dia, hatta pusat hingga lutut dia sekalipun boleh, tapi selain daripada pusat dan lutut isteri. Pening sikit ni. Jadi kalau suami itu mustamti', suami itu yang mengambil kesedapan, maka suami boleh ambil mana-mana bahagian anggota isteri yang selain pusat hingga lutut, sentuh dia pada mana-mana anggota, hatta pusat hingga lutut. Maka atas pandangan hal ni, bolehlah onani. Bolehlah onani. Tu. Sebab suami yang nak ambil kesedapan. Beza dengan isteri tadi. Kalau isteri yang nak ambil kesedapan, maka haram dia letakkan anggota isteri ke anggota pusat hingga lutut suami. Kalau nisbah, dia tu, isteri tu yang mustamti'ah. Tapi beza kalau suami yang nak onani, maka suami yang mustamti', maka halal. Tu. Payah weh. Hak ni yang kalau siapa yang ikut ihatah, yang kita kata nak tafsir sinilah bahagian dia. Kalau lagi kita ihatah, dia cakap gitu-gitu ya. Dia tak tafsir macam ni. Seorang lagi, kitab Ibn Hajar, wajara syaikhu, pandangan ketiga Ibn Hajar. Wajara syaikhu, dan telah berpendapatlah oleh Syekh Ibn Hajarin aidan juga, tapi fima ada tuhfati, pada barang yang telah sabitlah ia barang selain daripada tuhfah. Tadi dalam tuhfah ni selain tuhfah. Mana? Bayan. Min syuruhihi, daripada syarah-syarahnya, syarah-syarah Ibn Hajar, alal irsyadi wal ubab. Iaitu Fathul Jawad, Ibdad, Syarah Ubab. 3 ni. Wa fi hasyiyatihi, dan pada hasyiyahnya, hasyiyah Ibn Hajar, ala risalati Baqusyair, atas risalah Baqusyair fil haidi, dalam haid. Dia kata begini, jara-jara ala jawazi tamattu'iha tamattu'iz zaujah, atas harus istimta'nya isteri, harus bima baina surratihi wa rukbatihi, dengan barang yang ini anggota antara pusatnya suami dan lututnya suami. Ibn Hajar pula kata harus
isteri beristimta' dengan anggota pusat hingga lutut suami. Boleh. Yang mana tadi dalam tuhfah dia kata tak boleh kalau dia tu mustamti'ah. Ni boleh pula. Yakni bima ada ma baina surratiha wa rukbatiha. Yakni dengan barang, yakni dengan anggota yang selain daripada barang, yakni anggota baina surratiha, surrati zaujah, daripada antara pusat isteri wa rukbatiha, dan juga lutut isteri. Okey, boleh dia sentuh mana-mana bahagian suami. Sama ada zakar suami, bahawa suami boleh. Tapi asalkan jangan sentuh dengan antara pusat hingga lutut isteri. Jadi ada 3 pandangan yang berbeza. Boleh ikut mana-mana. Ni pun kalau atas pandangan mu'tamad yang kata istimta' itu haram ke atas suami kalau tidak ada hail. Kalau atas pandangan kedua yang kata isna'u kulla syai'in illa nikah, boleh sentuh sama ada hail ada ataupun tak ada hail, boleh sentuh kecuali setubuh. Boleh juga. Tu pandangan yang bukan mu'tamad, pandangan yang kedua. Ataupun pandangan yang ketiga dalam Al-Majmu' kita beritahu yang sebelum tu, iaitu kalau dia warak, maka boleh sentuh, yang mana warak ni tidak bawa dia kepada setubuh. Kalau dia tidak warak, tak boleh menjaga diri, dia boleh bawa kepada setubuh, maka hukum dia haram istimta' kalau tidak ada hail. Habis. Dia pun buat kesimpulan, unzur hasyiyata Abdul Hamid hasyiyata Abdul Hamid Asy-Syirwani, iaitu ala Tuhfatul Muhtaj, jilid 1, muka surat 352. Dia kata hasilul mas'alati, bermula kesimpulan masalahnya. Hasilul masalah lah. Hadza hasilul mas'alati. Bermula ini ialah hasil masalah, kesimpulan masalah. Wal hasilu istinaf, hasilu mubtada. Bermula hasil kesimpulannya, jumlah tu khabar. Anna Syihab ibn Hajarin, bahwasanya Syihab, alif lam tu ganti pada mudhafu ilaih yang mahdhuf. Biasanya Syihabuddin. Ibn Hajarin, Ibnu Hajar, fi syarhil irsyadi wa syarhil ubabi, pada 2 syarah irsyad, iaitu Al-Imdad dan Fathul Jawad, dan juga syarah Ubab. Wa hasyiyatihi hasyiyati Ibn Hajar, dan hasyiyah Ibnu Hajar ala risalati Baqusyair, dan atas risalah Baqusyair. Wal Jamal Ar-Ramli, atah pada Syihab, dan Jamaluddin Ar-Ramliyah. Wal Khatib Asy-Syirbiniyah, dan Khatib Asy-Syirbini. Sini ni ittafaqu, dia buat kesimpulan balik. Mereka bertiga ni sepakat kata ala atas annahu, bahwasanya sya'an yahrumu, haramlah alal haidi, atas perempuan yang haid, antubashira, takwil masdar fa'il yahrumu, bahawa bersentuhan kulit ia perempuan haid ar-rajula, akan lelaki yakni suami, bima baina surratiha, dengan barang yakni anggota antara pusatnya pusat isteri, wa rukbatiha, dan lututnya lutut isteri. Sepakat 3 ni. Mana kalau dia nak istimta' suami dia, tak boleh guna pusat hingga lutut isteri. Tangan boleh. Tangan isteri kepada zakar suami boleh. Pada pendapat yang ni. Fi ayyi juz'in, pada mana-mana bahagian, min badanihi badani zauji, daripada badan suami, walau waw tu tambah tak ada waw, bukan waw, walau wajhahu. Itu walau wajhahu, walau kana juz'un min badanihi wajhahu, meskipun adalah bahagian anggota badan suami itu ialah muka dia, muka suami. Boleh. Tapi asalkan jangan guna pusat hingga lutut isteri. Boleh sentuh mana-mana bahagian suami. Wa ala hadza wa in jaraina ala hadzal qaul, dan jikalau kita berpandangan atas pandangan ini, la farqa, tidak ada berbeza sama sekali, sabitun sabit ia, baina ayyakuna ar-rajulul mustamti'a awil haidu. Tidak ada beza antara bahawa adalah lelaki itu al-mustamti'a, khabar yakun, ialah orang yang mustamti', orang yang mengambil kesedapan, awil haidu al-mustamti'ata, ataupun perempuan haid yang mustamti'ah. Tak ada beza. Sebab ni bukan pandangan Ibnu Hajar dalam Tuhfah. Ni pandangan Ibnu Hajar pada selain Tuhfah. Dia sama macam Khatib Syirbini dalam Mughni dan Syekh Rami dalam Nihayah. Hak ni dalam Tuhfah. Wa bahatha Syihab ibn Hajarin, dan telah membahaslah oleh Syihab Ibnu Hajar fi Tuhfati, dalam Tuhfatul Muhtaj, annahu, bahwasanya sya'an idza kanat, apabila adalah ia perempuan haid itu, hiyal mustamti'atu, ialah orang yang mengambil kesedapan. Orang yang haid itu yang mengambil kesedapan.
maka haramlah oleh antamassahu, bahawa bersentuhanlah ia perempuan haid akan suami, bi ayyi juz'in, daripada dengan mana-mana juzuk, min badaniha, daripada badannya badan isteri, fima, pada barang, baina surratihi, antara pusatnya pusat suami, wa rukbatihi, dan lututnya lutut suami. Kalau atas pandangan ni, kalau dia ni mustamti'ah, dia ni yang mengambil kesedapan, perempuan ni yang mengambil kesedapan, maka haram dia sentuh mana-mana bahagian badan dia kepada pusat dengan lutut suami. Wa in kana huwal mustamti'a, ataupun mustamti'u, jikalau adalah ia rajul, lelaki itu yang mustamti', ia yang mengambil kesedapan, halalah baginya, bagi zauj, bagi suami, takwil masdar fa'il, ayyastamti'a, bahawa mengambil kesedapan ia suami, bima baina surratihi, dengan barang yang antara pusatnya pusat suami, wa rukbatihi, dan lututnya lutut suami, fima ada ma baina surrati zaujah wa rukbatiha wa rukbati zaujah, pada barang yang ni anggota, yang selain daripada barang yang ni anggota, yang sabit ia barang antara pusat isteri dan juga lutut isteri. Makna kalaulah suami itu yang mustamti', suami itu yang mengambil kesedapan, maka dia boleh guna dia kata dia boleh sentuh pusat, antara pusat suami hingga lutut suami, boleh sentuh pada bahagian anggota isteri, tapi selain daripada pusat hingga lutut isteri. Itu kalau mustamti'. Jadi boleh buat jadual lah 3 pandangan ni, yang mana ittifaq antara Syekh Ibn Hajar selain Tuhfah dengan Syekh Khatib Syirmini dengan Syekh Ramli. Dengan Syekh Ibn Hajar dalam Tuhfah dia membezakan antara mustamti' dengan mustamti'ah. Ni kalau berlaku atas pandangan mu'tamad yang kata al-istimta' baina surrah war rukbah haram ketika haid. Wallahu a'lam. Al-mabhathu tsani fi mas'alatai turuwil mani' wa zawalil mani'. Ni masalah yang cukup panjang. Boleh jadi satu kelas lah ni. Masalah turuwil mani', datang mani' dan hilang mani'. Datang mani' dengan hilang mani' lebih susah daripada datang mani'. Kerana hilang mani' ada perbahasan yang cukup terperinci. Wallahu a'lam. Ada soalan? Ada soalan tu? Tak boleh baca? Tak boleh baca tak ada dah sebenarnya. Dia pada mana berkata boleh sentuh sama ada kafir atau tak kafir, asalkan jangan gigi. Itu pandangan kedua. Pandangan kedua dalam mazhab Syafi'i. Ayat Imam Nawawi ya. Dah itu pandangan mazhab yang kedua. Itu dalam kitab Minhajul Talibin ada, Al-Majmu' Syarah Muhadzab ada. Kalau kita atas pandangan mu'tamad yang kata istimta' antara surah dengan rukbah tu haram, maka tafsir tadi dah panjang-panjang ni. Hak ni yang istimta' haram ni. Yang haram tu kat mana? Kalau yang pandangan kedua hanya bersetubuh saja yang haram, tak ada lah istilah tafsir ni, tak ada. Kalau pandangan ketiga, dia tengok warak ke tak warak, boleh jaga ke tak. Kalau boleh jaga daripada bersetubuh, maka boleh sentuh tanpa ada hail. Kalau tak boleh, kalau ada warak boleh sentuh. Kalau tak warak, dengan makna kalau sentuh tu boleh bersetubuh, maka ukur dia haram. Dalam Al-Majmu' Syarah Muhadzab. Tak ada soalan. Ada lagi? Tak ada? Wallahu ta'ala a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.